Nama saya Dr. Balachandran Gopalakrishnan. Jawatan politik saya sebagai Ketua Penerang DHB Pusat, merangkap juga Ketua DHB Negeri Terengganu. Dan dalam jawatan kerajaan pula sebagai Pegawai Khas Menteri Besar Al-Ahwal Bukan Islam. You see, saya lama sangat nak impikan sebuah Malaysia yang berteraskan kepada keadilan, berteraskan kepada kesamarataan pada tempatnya dan berteraskan kepada keharmonian kaum, dan juga mana kita tidak perlu pun merasa sanksi ataupun syak sangka kepada bangsa-bangsa lain. So dalam konteks itu saya banyak dapati parti-parti politik banyak bersuarakan isu itu, tetapi saya tak nampak pun apa yang dikatakan suatu political will dalam konteks itu untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia yang adil, sebuah Malaysia yang inklusif dan sebuah masyarakat yang apa kata orang bersatu padu, di mana kita mempraktikkan apa yang kita anuti masing-masing dan membangun negara kita bersama. So dalam konteks itu, bila saya mengkaji dan mencari jawapan untuk itu, saya dapati semua agama dia ada formula untuk mewujudkan perpaduan. Dan saya dapati juga bahawa Islam juga ada formula untuk mewujudkan perpaduan. Dan satu-satu parti yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah itu parti PAS. Dan saya pada masa itu yakin bahawa kalau saya dapat bersama PAS, at least saya ada satu jaminan bahawa kita akan sehaluan untuk mewujudkan impian saya inilah, iaitu mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang inklusif dan masyarakat yang bersatu padu. So dalam mencari itu, saya dapati masa itu tahun 2000, 2002 itu dia ada satu kelab yang menjadi penyokong PAS. So saya fikir biarlah saya kata orang kaji, tengok adakah ini suatu platform yang saya betul-betul boleh gunakan untuk memastikan impian saya ini tercapai. So dalam itulah saya mula mengenali PAS dan kita wujudkan kelab penyokong PAS, dan dari tahun 2010 kita naikkan taraf kepada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Tujuan ataupun hasrat saya adalah untuk memastikan kita orang Islam bersatu atas payung Islam, atau orang Melayu, orang India, Cina yang Islam. Tapi orang Islam, saya katakan, saya tak nak cakap bangsa, orang Islam bersatu atas payung Islam, dan kita bukan Islam mendukung untuk mencapai hasrat ini. So, itu satu-satunya sebab saya bersama PAS lah. Mungkin ramai orang akan mengatakan bahawa ia adalah suatu yang tak betul, atau mungkin ia suatu yang tidak memberi apa-apa manfaat, sebab kita ini di satu parti Islam yang banyak membawa kepada pemekasaan Islam untuk diri orang sendiri. Bagi saya, yang penting itu kita boleh duduk sama-sama dan bincang. Dan saya memang selesa dalam konteks itu dengan pemimpin PAS, di mana saya boleh duduk dan berbincang dan cari satu kesamaan untuk kita bersama-sama menuju ke mewujudkan Malaysia yang betul-betul seperti kita di Terengganu hari ini, maju, berkat dan sejahtera. Actually, ramai orang tak boleh terima, nombor satu, bahawa kita ini dalam satu parti Islam. Ramai orang ingat kita perlu jadi seorang Muslim untuk bersama PAS. Dan cabaran dia juga ialah orang ahli-ahli PAS sendiri pun tak begitu memahami suasana. Lebih lagi orang bukan Islam di sebelah sini. So cabaran kita adalah untuk mewujudkan satu jambatan untuk menjadikan atau memahamkan orang Islam dan bukan Islam bahawa DHB adalah satu parti, satu dewan yang ahlinya adalah ahli bersekutu untuk
mewujudkan atau untuk menerangkan hal-hal bukan Islam kepada orang-orang Islam. Supaya mereka bukan saja toleransi pada agama, tetapi menerima hakikat bahawa agama sekian-sekian macam inilah. Dia punya do's and don'ts. Bagi orang bukan Islam, Islam dia ada dia punya do's and don'ts. So kita mula mewujudkan keadaan dan suasana ini. Ini satu cabaran yang besar. Dan satu lagi cabaran adalah bila kita bersama Parti Islam se-Malaysia PAS, kita perlu memahami bahawa Parti PAS adalah parti yang memperkasakan Islam. Kita kena memahami itu. Dan kita mendukung dalam mewujudkan sebuah suasana ataupun memimpin perpaduan ini. So kalau dikatakan cabaran, itu memang satu cabaran lah. Memang di kalangan semua orang tak boleh terima bahawa kita ini bagi orang bukan Islam, mereka membuat connotation kafir. Kata kafir tak diterima orang Islam. Saya kata kafir itu hanya satu term untuk mengatakan kita ini bukan Islam. So tak ada masalah dengan itu. Jangan kita celarukan dengan benda-benda dan kita masuk perangkap bahawa kafir itu satu macam sampah masyarakat. Sebab itu orang kata kalau kafir dia rasa tak sedap. So dia rasa, actually it's nothing, it's a terminology saja. So, dan kita memastikan bahawa di dalam DSPP kita mula meyakinkan bukan Islam dan Islam bahawa kita ada tujuan dan kita ada hasrat untuk mendukung asrat ataupun naratif Islam perpaduan ini untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia seperti yang katakan adil, yang pada tempatnya, inklusif dan bersatu padu, di mana kita dapat menikmati keadilan, kita dapat keluar daripada belenggu politik perkauman, dan juga ada hak kita dijaga untuk menganuti dan praktikan kebudayaan kita, agama kita, dan terus untuk memastikan hak-hak kita itu dilindungi. So basically that's a cabaran. Actually kita ni tak tahu pun bahawa bila kita bersama PAS ini, dia menjadi satu yang very orang macam tak boleh percaya. Duduk dalam PAS ni kita, ini kena ada Islam. Bagaimana? Mereka ia satu yang kita pun tak berfikir bahawa orang Islam ada tempat untuk bukan Islam di PAS. Itu satu. Dan mereka betul-betul menghormati kita. Menghormati hak kita, menghormati diri kita, untuk memastikan mereka menghormati bangsa-bangsa lain. Dan yang unexpected itu bila kita diberi penghormatan, di muktamar-muktamar, diberi supaya kita lebih daripada macam we are very important people. Sebab parti-parti lain kita nampak tak begitu ketara dalam penghormatan ini. Dia terbiasa saja. Kita lain. Kita adalah seperti yang katakan anak angkat bukan Islam dalam satu parti Islam, di mana mereka betul-betul jaga kita bukan untuk untuk dalam konteks politik je, tapi untuk memahami apakah kehendak orang bukan Islam, apakah yang aspirasi orang bukan Islam dalam membawa Malaysia yang betul-betul maju, berkat dan sejahtera. Tahun 1990 itu actually permulaan saya mengkaji Islam lah. Sebelum itu saya memang seorang daripada musuh Islam juga, sebab jahil pasal Islam, jahil pasal kita tengok orang Islam ini yang ada masalah, kita kata itu Islam. So kita memang banyak mengkritikkan soal Islam ini masa sebelum. So bila PAS mendapat menerjui pentadbiran Kelantan tahun 1990, kita sekumpulan 5 orang ini, kita nak actually mencabarlah. Sebab kita fikir Islam dah tak relevan, Islam tak boleh memimpin atau mentadbir kerajaan, dan Islam itu tidak sesuai dalam membawakan dalam konteks politik. Kita faham begitu. So kita duduk, kita bincang. So kita buat satu appointment dengan Tuan Guru Nik Aziz. Dan masa itu kita dapat satu appointment dalam bulan November, tak begitu pastilah. Waktu asar itu kita pergi.
Dan kita dapat appointment untuk jumpa Tuan Guru Nik Aziz. So, masa kita asal kita pergi pukul 4. Dan di sana masa kita tunggu, masuk saja dia kata Tuan Guru tengah solat asar. So kita pun actually tak happy lah. Kita ngerungut lah. Kita rungut apa suruh kita magi-magi, suruh kita tunggu nak solat asar dia punya pasal. Kita ngerungut lah sebab kita memang kebencian kita letak dengan kebencian kita semua tak jadilah. Orang yang you benci tu semua dia buat tak jadi. So kita rungut lah apalah orang ni. So lepas dalam sikit masa pelayan pejabat dia sebelum itu kita nampak bilik itu gelap sikit. Dia ada satu lampu di atas meja saja. So, saya pun tanyalah dengan perli. Kenapa tak dapat bayar bil elektrik ke? Aku saja gitu. No, dia kata Tuan Guru tak suka bazir. So, dia letak malam, dia pergi semayang lah. Buat apa nak? Dia kata, oh okey. Kita pun okey lah, okey. Lepas itu, pelayan itu bawa letak kuih, letak teko tu semua sana. So, tunggu Tuan Guru habis solat. So, dalam pada itu, kita ni nak jadi hero lah. Kita bincang, okey, Velu, you tanya soalan, boleh ke geng-geng Pak Lebah itu takbir? Macam itu. Kita buat betul-betul memperlekehkan lah. Ini, yang ulama-ulama ni. Sebab kita fikir mereka tak maksud tu. Mereka tak tahu nak cari, tak tahu nak layan orang, tak tahu macam mana. Semua kita fikirlah. Sebab semua negativiti dalam itu. So, dalam proses itu, tiba-tiba pintu belakang meja Tuan Guru buka. Sebab dia disalamkan dia solat di bilik belakang. Buka saja kita nampak seorang yang pakai kain pelekat dengan singlet. Kita semua tak tahu apa nak cakap. Ini siapa? Ini siapa ni kita cakap? Ini siapa? Senyuman Tuan Guru masa itu. Actually kita tahu dia ambil. Dia ingat mungkin ada 2-3 orang solat lah. Tapi dia magi. Dia terus dengan senyuman dia magi ke dekat. Ambil teko itu. Tuang air minum. Kita semua jam. Lepas tu pelayan kata ini MB. Jam. Sebab kita tak pernah fikir seorang MB yang begitu rendah diri. Sampai tak kenal kita bagi tuang. Lepas tu dia tengok kita semua memang macam dah pucat. Ini shock. Memang shock sebab kita tak pernah fikir pun. Lepas tu dia kata, Tuan Guru kata, sabar. Dia mula dengan perkataan, Tokmu dengan Tok saya serupa juga. Kita semua sama. Permulaan itu melembutkan hati kita. Permulaan itu. So kita pun duduk dan dia pun beritahu, saya tahu kenapa you orang mari. You orang budak-budak ni pandai sangat budak lah. Betul lah dia cakap. Saya tahu ini soalan-soalan. Betul pun apa soalan yang kita wujudkan itu, dia pun cakap. Sebab dia kata memang ini soalan selalu dia terima. Okay? So dia, Tuan Guru maklumkan soalan itu dan beri jawapan. Semua pasal isu kenapa politik dan Islam perlu bersama. Apakah tujuan PAS? Tujuan PAS, Tuan Guru kata, bukan untuk mencari duit. Kalau Tuan Guru kata kalau nak cari duit itu, pergi buat bisnes. Di PAS, you kena ambil duit dan bagi ke rakyat. So these are the things kita tak pernah fikir. Sebab kita dalam parti politik lain, semua duit juga. Mau duit, pergi pacak bendera duit, pergi ambil semua duit belaka. So kita tak boleh terima something very different. Dan ini Tuan Guru kata, di ajaran Islam, kita pun terkejut. Betul ke? Tapi kenapa orang Melayu semua ikut duit saja? Kita tanya soalan itu. Dia kata, itu orang Melayu. Orang Islam, dia kata, dia lain. Dia ada perikatan dosa dan pahala. Tapi, selagi dia hidup, kita boleh doakan untuk maafkan dia. So, selagi kita hidup, Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tapi bila kita mati, dia jadi hakim. Tak ada lagi Maha Pengampun, tak ada lagi Maha Penyayang. Hakim terus. So, God is a savior until you last your breath. Last minute pun Tuhan boleh ampunkan you. Tapi bila you mati, Tuhan jadi judge. Tak ada lagi pengampunan. Terus ke hukuman saja. So ini yang kita banyak belajar. Bahawa Islam itu lain.
So kita bincang-bincang lah, banyak isu lah. Isu pasal bagaimana non-Muslim boleh terima, bagaimana orang Islam boleh bantu, semua kita baca. So kita pun keluarlah dekat 6.45. Patut 10 minit, 20 minit saja meeting tu. Bila kita keluar, saya terpanggil nak peluk Tuan Guru. Sebab aura dia tu lain dari lain. So kita peluk dia, kita balik, kita duduk, come out. Kita rasa macam, keluar daripada satu alam kejahilan kepada alam yang betul-betul benar. You know? So kita pun mulalah. Kita sama-sama kita kata, kita tak apa. Kita ambil 1 bulan cuti. Kita kaji Islam. Betul ke apa yang Tuan Guru cakap itu pasal keadilan, pasal tidak ada perkauman dan sebagainya dalam Islam, kita kaji. Mulalah hijrahan saya daripada suatu alam jahil kepada alam kebenaran. Dia mula dia punya detik itu. Tapi lepas itu, I balik ke KL semua itu, dia tersangkut di sana. Tapi I must say, I pelajar comparative of religion. Dan bila saya datang, bila saya di KL nanti, kita bersama wujudkan Indraf masa itu dengan friends. Tapi masa itu, then 2007 saya mari sini. Dia di sini PAS atau UMNO saja. So kita mulalah berkecimpung, and then dah mula memahami asrat PAS, dasar perjuangan PAS, bagaimana PAS akidahnya adalah akidah perjuangan, dan akidah dasar perjuangan PAS adalah Islam, bukan perkauman. No? So Islam akan membawa kepada keadilan, Islam akan membawa kepada ketenteraman, kedamaian, dan Islam akan memastikan kita semua diberi suatu ruang untuk sama-sama maju. You know? Dan kita boleh dan kita juga mula belajar menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang kurang selesa untuk memastikan kewujudan keharmonian ini. So itu basically kita mula dengan situasi macam itu.